Minta laluan. Selamat pagi. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang hormat Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, di bawah dasar agro makanan negara 2.0 dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah merangka pelbagai polisi dan inisiatif untuk meningkatkan produktiviti industri agro makanan dan memastikan bakalan makanan negara sentiasa mencukupi. Beberapa langkah segera yang telah diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan barangan asas mencukupi adalah seperti berikut. Yang pertamanya, meningkatkan stokpile beras kepada 290,000 metrik tan menjelang tahun 2023 dan membangunkan stok penimbal ayam yang melibatkan 4,500 tan metrik oleh Lembaga Pertubuhan Peladang bagi menstabilkan bekalan dan harga ayam di pasaran. Kerajaan turut membangunkan stok penimbal ikan melibatkan 1,000 tan metrik oleh Lembaga Kemajuan Ikan untuk menjamin kesinambungan bekalan ikan semasa musim tengkujuh dan perayaan. Keduanya, untuk memberikan subsidi bagi mengurangkan beban penternak ayam dan juga telur yang terkesan akibat kenaikan kos input, khususnya makanan ternakan seperti jagung bijian dan juga soya. Bagi tujuan tersebut, kerajaan telah membelanjakan sejumlah 1.1 bilion ringgit supaya harga ayam dan telur terus kekal stabil di pasaran. Di samping itu, tindakan jangka panjang yang diambil bagi mengurangkan kebergantungan kepada import adalah seperti berikut. Melaksanakan program Smart Sawah Berskala Besar yang menyasarkan peningkatan purata hasil padi per hektar daripada 3.5 tan metrik kepada 7 tan metrik dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 melalui pelbagai kaedah pelaksanaan seperti pertanian kontrak, sewaan dan juga sebagainya. Seterusnya, menubuhkan lembaga ruminan negara untuk meningkatkan kemampanan dan pertumbuhan industri ternakan serta hasilan ruminan seperti daging dan tenusu yang dijangka akan beroperasi secara berfasa bermula pada tahun ini. Menyokong pemodenan dan pertanian pintar melalui kemudahan pembiayaan di bawah program modernisasi rantaian nilai agro makanan. Seterusnya, untuk menggalakkan penyertaan golongan belia dalam bidang pertanian dan juga agro makanan dengan menyediakan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit untuk RMK ke-12. Seterusnya, kita mewujudkan insurans tanaman iaitu sistem takaful agro makanan untuk padi yang akan dilancarkan pada suku ketiga tahun 2022 dengan memanfaatkan seramai 189,500 pesawah. MAFI yakin semua tindakan yang saya sebutkan di atas dah mampu untuk mengurangkan kebergantungan import negara terhadap bekalan makanan bagi menjamin sekuriti makanan negara. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan. Apakah kedudukan dan trend import komoditi agro makanan sejak tahun 2020 sehingga sekarang jika dibandingkan dengan ekspor dan nyatakan sebab yang mempengaruhi trend ini, dan apakah barang-barang keperluan makanan yang mempunyai nisbah kebergantungan import atau IDR yang tinggi? Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Ini satu soalan yang cukup bertepatan sekali pada ketika ini. Pertamanya tentang trend kita. Sebelum itu ingin saya sebutkan bahawa jumlah import untuk sektor agro makanan negara adalah begitu membimbangkan sekali. Kalau tahun 2020 kita merekodkan sebanyak 55.4 bilion ringgit. Terus meningkat pada tahun 2021 sebanyak 63.6 bilion ringgit. Dan untuk tahun 2022 ini, untuk pertengahan pertama daripada Januari sampai Jun, kita telah merekodkan angka sebanyak 36.6 bilion. Maknanya kalau sampai cukup tahun ini kita akan menjangkau sebanyak 75 bilion. Daripada 55 naik 63, sekarang naik 75.
kesan dia sebenarnya, trend ni adalah kerana kenaikan kos pengeluaran makanan seluruh dunia pada ketika ini. Keduanya kerana ketidakstabilan geopolitik, kerana peperangan antara Rusia dan juga Ukraine, dan juga kesan yang paling penting sekali, kesan iklim, iaitu extreme weather condition, dengan izin Tuan Dipertua. Selepas itu juga tentang pengukuhan nilai dolar yang telah menyebabkan kenaikan kos ini. Dan juga untuk kita memenuhi apa juga keperluan untuk sektor makanan selepas kita menghadapi COVID-19. Lepas tu kita tengok balik nilai import kita pada yang bermaksud apa barang-barang ni yang kita import yang telah menyebabkan banyak kita punya bayaran yang kita kena buat untuk import. Yang pertamanya macam beras. Lepas tu daging. Itu kita punya SSL yang paling rendah sekali 22%. Lepas tu sayur. Lepas tu kita punya buah-buahan tropika. Lepas tu gula. Tak termasuk lagi makanan ternakan seperti dan juga input pertanian seperti racun dan lain-lain. Jadi dalam masa yang sama juga, kita jangan lupa bahawa kita juga meningkatkan ekspor kita. Daripada barang yang kita import tadi, kita tambah nilai, lepas tu kita re-export. Kita tengok daripada angka tahun 2020, kita telah berjaya mengekspor sebanyak 33.7 bilion ringgit. Selepas itu tahun 2021 telah meningkat sebanyak 38.6 bilion ringgit. Untuk tahun ini, sehingga 30 Jun, kita telah mencatatkan angka sebanyak 20.1 bilion. Maknanya kita akan insya-Allah meningkatkan kalau sampai cukup tahun ini 41 bilion ringgit. Terima kasih Tuan Ketua. Datuk Muhammad Ridwan bin Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Soalan saya nombor 4.